Hai, salam sejahtera. Kita teruskan dengan kertas 2, bahagian B, soalan 1. Profil tenaga menunjukkan tindak balas antara zinc dengan asid sulfurik. 5 titis larutan yang berwarna biru ditambah kepada campuran untuk meningkatkan kadar tindak balas itu. Jadi konsep utama belajar kena faham adalah apakah faktor yang mempengaruhi soalan ini. Jadi larutan yang berwarna biru ini sebenarnya adalah larutan apa? Betul, ini adalah larutan cuprum 2 sulfat. Pelajar kena tahu, ataupun tak tahu larutan dia pun tak apa. Pelajar kena tahu dia memain peranan sebagai apa? Sebagai mangkin. Jadi soalan ini adalah berkaitan dengan faktor mangkin. Okay. Jadi berikut adalah gambar raja profil tenaga dia. Ada 2 tenaga penaktifan T dengan U. 1. Antara nilai T dengan U yang manakah tenaga penaktifan bagi tindak balas selepas penambahan larutan berwarna biru? Jawapannya U. Kerana kalau makin ditambah, tenaga penaktifan akan direndahkan. Okey, 1 markah. Seterusnya, dengan menggunakan teori pelanggaran, terangkan bagaimana larutan berwarna biru itu dapat meningkatkan kadar tindak balas. Okay. Jadi ada 4 markah. Pertama, kadar tindak balas menjadi lebih tinggi kerana makin digunakan. Makin akan merendahkan tenaga penaktifan, yang ini penting. Kemudian, lebih banyak zarah-zarah akan berlanggar dan dapat mencapai tenaga penaktifan itu. Akhirnya, frekuensi berlanggaran berkesan antara zinc dengan ion hidrogen adalah lebih tinggi. Selesai. Anak saya. Soalan 3. 1.95 gram sebut zinc dan asid sulfurik berlebihan telah digunakan dalam tindak balas ini. Tuliskan bersamaan kimia bagi tindak balas ini dan hitung isi padu maksimum gas yang telah dibebaskan pada keadaan bilik. Pertama, bersamaan kimia, zinc, Zn, asid sulfurik, H2SO4. Kemudian Zn akan berkahwin dengan SO4 menjadi ZnSO4, gas hidrogen dibebaskan. Kemudian untuk soalan kiraan, pertama kita tentukan mol untuk zinc. Diberitahu 1.95 gram sebut zinc. Bagaimana kita nak tukar kepada mol? Kita guna 1.95. Tak ada mol, bahagi dengan zinc adalah 65. Maka kita akan dapat jawapan yang ini. Okay, lepas itu nisbah zinc 1 Zn bertukar kepada 1 H2. Jadi, akhirnya 0.03 mol Zn akan menghasilkan 0.03 mol H2. Ini nisbah. Jadi, belajar ada, okay, selain kita boleh tulis juga macam ni, 1 mol Zn nisbah kepada 1 mol H2. Boleh? Jadi, akhirnya, okay, 0.03 sama dengan 0.03. Akhirnya isi padu gas hidrogen yang dibebaskan jawapannya 0.73 dm3. Bagaimana kita dapat jawapan ini? Kita guna bilangan mol H2 0.03. Kemudian ada mol, kali ini kita darab dengan apa? Isi padu molar gas iaitu 24. Akhirnya kita akan dapat jawapan 0.72 dm padu. Seterusnya, soalan B. Seorang pelajar telah menjalankan 3 eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas di antara asid sulfurik dan zinc. Jadual menunjukkan keputusan bagi eksperimen. Okay, pertama kita mengkaji jadual ini dulu. Kita cuba tengok apakah faktor dalam jadual ini. Lepas tu dikendaki bandingkan eksperimen 1 dengan 2, eksperimen 2 dengan 3. Jadi kita bandingkan 1 dengan 2 dulu. Kita cuba tengok apakah perbezaan dia.
Semua sama, masa yang digunakan yang ini 150, ini 80, maka ini lebih cepat, kadar tindak balas dia lebih tinggi. Kenapa? Kita tengok apa faktor dia. Kebetulan yang ini sebuk. Ini gunakan sebuk. Jadi sebuk mempunyai saiz yang lebih kecil. Yang 1 dengan 2 adalah faktor saiz. Okay, kita tulis di kertas soalan dulu. Saiz, Baik, boleh? Jadi 1 dengan 2, 2 gunakan sebuk, maka saiz sebuk zinc dalam eksperimen 2 adalah lebih kecil. Sebuk mempunyai saiz yang lebih kecil. Lepas itu bandingkan 2 dengan 3, 2 dengan 3, kepekatan 1.0, kepekatan 2, 2.0 kepekatan. Jadi antara 2 dengan 3, 3 kepekatan dia lebih tinggi, 2 lebih tinggi daripada 1. Jadi antara 2 dengan 3 adalah kepekatan asid sulfurik eksperimen 2, eksperimen 3. Eksperimen 3 lebih tinggi. Okay, jadi ini adalah konsep asas. Konsep kimia asas yang perlu belajar menguasai sebelum menjawab soalan ini. Dapat membezakan apakah faktor yang mempengaruhi eksperimen 1 dengan 2, kebetulan sebuk, dan yang mempengaruhi 2 dengan 3, 1.0, 2.0. Okay, jadi 10 markah kita jawab soalan. Soalan 1, kadar tindak balas 2 lebih tinggi daripada 1 kerana saiz zinc yang digunakan dalam eksperimen 2 lebih kecil. Bila saiz dia lebih kecil, maka jumlah luas permukaan zinc yang terdedah dalam 2 adalah lebih besar daripada 1. Frekuensi pelanggaran antara atom zinc dan ion hidrogen untuk eksperimen 2 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Akhirnya, frekuensi pelanggaran perkesan antara atom zinc dan ion hidrogen untuk eksperimen 2 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 1. Okay, 5 markah sangat senang. Akhirnya 2 dengan 3 kita tahu tadi 2 dengan 3 adalah berkaitan dengan kepekatan 3 lebih tinggi. Okay, dengan ini kita cuba menjawab gunakan merujuk kepada teori pelanggaran. 5 markah. Pertama, kadar tindak balas 3 lebih tinggi daripada 2. 1 markah. Kenapa? Kerana kepekatan asid sulfurik yang digunakan dalam 3 lebih tinggi daripada 2. Lebih banyak bilangan zarah berunit isi padu dalam set 3. Akhirnya, frekuensi pelanggaran antara atom zinc dengan ion hidrogen untuk eksperimen 3 adalah lebih tinggi berbanding eksperimen 2. Frekuensi pelanggaran berkesan tambah satu perkataan berkesan antara atom zinc dengan ion hidrogen untuk eksperimen 3 adalah lebih tinggi berbandingan eksperimen 2. Okey, jadi itu saja untuk soalan 1. Kita teruskan dengan video 2 untuk soalan 2.